berdoa. 我们祷告， Ya Tuhan, kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, 天父，我们感谢你，我们拥有这样一位神， Allah yang menerima kami apa adanya, 你把你所有的善好都给了我们， Allah yang menerima kami pada waktu kami masih berdosa. 你接纳我们是在我们做罪人的时候就接纳。 Namun juga Engkau Allah yang tidak membiarkan kami menjadi apa adanya. 无论我们在怎么样的境遇里面，你都顾念我们。 Engkau ingin terus mengubah kami, Engkau ingin terus membentuk kami semakin serupa dengan Engkau. 你不断的你的生命来充实我们，改变我们，让你的终究的目的让我们成为完全。 Ya Tuhan, kami mohon biarlah Engkau terus boleh membentuk kami, 我们渴慕你不断的雕塑我们， menjadikan kami semakin indah di hadapan-Mu, 让我们能够成为完全在你的面 bahkan 前， boleh dipakai untuk menjadi alat bagi kemuliaan-Mu saja. 以致能够成为你手中贺愿的器皿。 Sebentar kami akan belajar firman-Mu Tuhan. 下次我们要进到信息学习 Kami 的 mau 话， merenungkannya. 我们要思想你自己的话， Biarlah Engkau juga memakai firman-Mu boleh membentuk hidup kami, 愿你的话来改变我们， supaya kami tahu apa yang harus kami kerjakan di dalam dunia ini. 让我们知道我们今天活在这个世界上究竟 Dan 为 akhirnya 了什 kami 么， juga dapat berakar, bertumbuh, dan berbuah bagi Engkau. 让我们认识你，能够在你的里面生根建造。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 祷告是奉靠主耶稣基督名求的， Amin. 阿门。 Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, Shalom. 平安，弟兄姐妹们， Hari ini tepat tanggal 14 Februari. 今天刚好是2月14号， Kita merayakan hari Valentine ya. Orang-orang mengatakan hari kasih sayang. 今天是情人节。 Karena itu selain selamat hari Imlek, saya juga ingin mengucapkan selamat hari Valentine. Biarlah kasih kita kepada Allah dan kepada sesama boleh semakin bertambah-tambah. 也祝情侣们，那个情人节快乐。 Bapak Ibu sekalian, pagi ini kita akan belajar satu tema, yaitu semakin berakar di dalam Kristus. 今天我们要思想一个主题，在基督里面扎根。 Mari kita membuka Kolose pasal 2 ayat 6 sampai yang ke-7. 我们来看哥罗西书的第2章， Ini akan menjadi dasar 6-7节 perenungan kita pagi hari ini. 这是我们今天思想的主题内容。 Bagian LCD boleh minta tolong ditampilkan slide-nya. Ya. Kolose pasal yang kedua ayat 6 sampai yang ke-7. 哥罗西书的第2章6-7节， Mari Bapak Ibu kalau sudah menemukannya, saya ajak kita membacanya bersama-sama. 我们一同来念这2节的圣经。 1, 2, 3. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. 你们既然接受了主耶稣基督，就当遵他而行，在他里面生根建造，信心坚固。正如你所领受的教训，感谢的心也更增长了。 Bapak Ibu sekalian, dalam suasana Imlek ini saya ingin mengajak kita melihat sebuah statement yang ditulis mengenai negara China. 在这个新春季节里面，我们来给你们看一个影片。 Nah, ada seorang penulis menuliskan demikian ya. God created the world, but the rest is made in China. Nah, kalau diterjemahkan kira-kira artinya apa Bapak Ibu sekalian ya? Saya coba menerjemahkan, kira-kira artinya begini. Memang Tuhan yang menciptakan dunia ini, tetapi yang lainnya atau semua isinya adalah buatan China. 神创造的这个世界， Nah Bapak Ibu sekalian, kira-kira apa maksud dari penulis ini mengatakan demikian? 那个这个作者他所说的是什么意思呢？ Apakah artinya Tuhan itu cuma bikin sebagian dari dunia ini, mungkin langitnya atau lautnya saja, lalu sisanya dibuat oleh negara China? 难道这个神所创造的就是这么一部分？这个是属于中国的吗？ Nah tentu tidak demikian ya. 不单单是如此。 Saya ajak kita untuk pahami kira-kira maksud penulis itu apa. 我们想来理解这一个作者他讲的他的意思是什么？ Nah pertama penulis itu ingin memuji negara China. 这个作者他在这边那个赞扬这个中国， Kita tahu negara China itu terus berkembang, semakin besar dan semakin maju. 因为中国现在正在走向繁荣昌盛。 Dan negara China terkenal, tidak ada yang tidak bisa dibuat oleh China.
有许多的中国在进步当中，人家可以说中国没有做不到的事情。 Kita mau cari alat dapur, ada buatan China. 如果要想那个找厨房的器具，那个在中国是非常 Mau 的全备。 otomotif, mobil, motor, sepeda dan lain sebagainya, China juga ada. 所有的厨房的各种的设施，它都有，以及使 Mainan 用的器具。 anak, obat-obatan, elektronik, pakaian, apa saja negara China mampu membuatnya. 无论怎么样的那个机器或者用具、厨房的各种各样的东西，在中国一无所缺。 Dan luar biasanya produk China itu bukan cuma laku di negaranya, tapi juga di seluruh dunia. 中国它所出产的东西，不单单是在中国内销，而是遍布全世界。 Sampai mungkin kalau kita ingat dulu ada iklan di negara kita apa, cintailah produk-produk dalam negeri ya. 有许多的所有的国家都有中国的产品进口。 Mungkin karena takut kesaingan sama produk-produk made in China. 很多人都不能够跟中国都没有办法跟中国的产品竞争。 Nah Bapak Ibu sekalian, di satu sisi memang penulis itu ingin memuji negara China. 在这一方面呢，他就是非常的这个表扬这个中国的进步。 Namun di sisi yang lain penulis ini ingin dalam tanda kutip sedikit menyindir akan negara China. 但是也有另外一方面有一点的讽刺的意思。 Kalau ada orang bilang barangku ini made in China, 什么东西都说都是中国制造的， maka kita kira-kira mengerti maksudnya ya. 那么我们就知道说这个讲的意思。 Bahwa mungkin barang ini tidak sebagus yang buatan Eropa. 可能这些的这个东西不一定它制造的会质量会超过那个欧洲的制造。 Barang buatan China ini mungkin lebih gampang rusak, tidak awet, tapi harganya memang lebih murah. 但是中国的产品可能它不耐用，但是它的价格都是很便宜。 Jadi melalui kalimat tersebut penulis itu ingin ngomong 作者说， bahwa dunia ini memang luar biasa dipenuhi dengan barang-barang made in China, tetapi sayang kualitasnya itu kurang bagus. 中国的产品遍布全世界，它的产量非常的多，但是有一个遗憾，它有时候质量是不过关的。 Nah Bapak Ibu sekalian, di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, kita pun harus mewaspadai ya akan hal ini, made in China. 我们也要去就是看我们到底我们的质量如何。 Karena dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, ada orang Kristen yang sungguh-sungguh Kristen, tetapi ada juga orang Kristen yang sebenarnya bukan Kristen. 有的基督徒是真的信徒，有的呢也是冠名的基督徒。 Nah Tuhan Yesus pernah memberikan contoh mengenai dua tipe orang Kristen ini. 主耶稣曾经给了一个这个比喻，就是两种基督徒的比喻。 Saya ajak kita membuka Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. 马太福音的 Matius pasal 7第7章 ayat 24 sampai yang ke-27. 24到27。 Nah, saya bacakan buat kita sekalian ya. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. 所以凡听见我话就去行的，好比一个聪明人把房子盖在磐石上，雨淋水冲风吹，撞着那房子，房子总不倒塌，因为根基立在磐石上。凡听见我这话不去行的，好比一个无知的人把房子盖在沙土上，雨淋水冲风吹，撞着那房子，房子就倒塌了，并且倒塌的很大。 Nah Bapak Ibu sekalian, melalui perikop ini Tuhan Yesus memberi contoh ada dua orang Kristen. 在这一段的经文的里面，主耶稣告诉我们有两种的基督徒， Satu Kristen yang sejati, satu Kristen yang tidak sejati. 一个是真信徒，一个是不实在的信徒。 Menariknya Tuhan Yesus mengatakan dua orang Kristen ini sama-sama membangun rumahnya. 这两个基督徒他都说，就比喻说两个人都在建造房屋， Dan mereka sama-sama berhasil membangun rumah mereka. 他们建造房屋，两个人都把这个房屋建造好了。 Nah ini artinya apa Bapak Ibu sekalian? Bahwa orang Kristen yang sejati dan orang Kristen yang tidak sejati
Dari luar itu bisa kelihatan sama, tidak bisa dibedakan. 这个意思说，如果是真信徒也好，是假信徒也好，但是从外面来看，他们都一样。 Mereka sama-sama pelayanan, mereka sama-sama beribadah, mereka sama-sama melayani Tuhan. 他们同样 Mereka 的敬拜，他们同样的服侍，他们同样的有各种的活动， mereka mungkin memberi persembahan, memberi perpuluhan dan lain 可 sebagainya. 能也有奉献、十一奉献。 Dari luar tidak ada yang bisa membedakan mereka. 从外表来看，他们没有什么区别。 Namun Tuhan Yesus kembali menceritakan, datang banjir, hujan, dan angin. 那么主耶稣进一步的来说，当风雨临到的时候，雨淋、水冲、风吹的时候，就看到了这个根基。 Hasilnya rumah yang satu hancur dan rumah yang satu tetap berdiri. 那么一个房屋呢就倒塌了，一个房屋是仍然的稳稳的站立。 Hujan, banjir, dan angin itu bisa kita katakan adalah pencobaan-pencobaan hidup. 这里讲到了雨淋、水冲、风吹，就是我们的生活里面的考验。 Sakit penyakit, penderitaan, penganiayaan, mungkin 生 kesulitan 病、疾 ekonomi 病、 dan 痛 lain 苦、危 sebagainya. 难，或者是受逼迫。 Nah, Tuhan Yesus menceritakan orang Kristen yang sejati pada waktu pencobaan itu datang, mereka tetap kokoh, tetap melayani, tetap setia kepada Tuhan. 那这里讲到了，如果是真的基督徒，当试炼、试探来到的时候，他仍然能够坚立、坚固、稳定的，能够仍然服侍主。 Tetapi orang Kristen yang tidak sejati, mereka pada waktu mendapat pencobaan, mereka meninggalkan Tuhan. 那么，如果是外表徒有基督徒名的人呢，他们到了这些的试验临到的时候，他们就离主而去。 Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat kisah ini, kita boleh bertanya, 我们看这一段的比喻，我们要有一个问题： apa yang membedakan orang Kristen yang sejati dengan orang Kristen yang tidak sejati? 那么什么是基督徒、真信徒还是假信徒，在于怎么样的？ Dari luar mereka tampak sama, 从外表看，他们都是一样， tetapi mereka berbeda pada pondasinya. 但是他们所区别的就是他们的根基。 Yang satu berfondasi pada batu, yang satu berfondasi pada pasir. 一个是把根基建造在磐石上，一个是把根基建造在沙土上。 Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, saya percaya kita semua di tempat ini ingin menjadi orang Kristen yang sejati, yang berfondasi pada batu, bukan pada pasir. 我们相信在座的所有弟兄姐妹们，我们都盼望我们是把根基建造在磐石上的人。 Nah, karena itu juga Bapak Ibu sekalian, Rasul Paulus menasihati kita ya dalam Kolose 2 yang tadi kita baca. 保罗在这里呢，在哥罗西书这里呢，他告诉了我们， Dia meminta kita untuk berakar di dalam Kristus dan dibangun di atas Kristus. 他盼望我们能够在基督的里面生根建造。 Dia ingin kita menjadi seorang Kristen yang sejati, 他盼望我们能够成为基督的真的门徒， orang Kristen yang kuat menghadapi pencobaan-pencobaan hidup. 我们能够非常的稳固面对各样的考验。 Nah, sekarang pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, apa sih artinya berakar dan dibangun di atas Kristus? 什么叫做扎根？什么说是建造在基督的里面呢？ Di dalam ayat ini memang Paulus tidak menjelaskan, dia hanya menggunakan kata-kata kiasan. 因为在这里，保罗他就是用这个文字那个很精炼的表达出来，没有很具体的阐述。 Kita akan menemukan maksud dari berakar dan dibangun di atas Kristus itu jika kita melihat membandingkan dengan Matius pasal 7 yang tadi kita baca. 那么我们具体的来思想，到底这个生根建造的是怎样的一个图画呢？我们就是刚才所念的马太福音那个给我们一个很清楚的图画。 Di sana dikatakan setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. 一个有根基的人是一个有智慧的人，他就是把房屋建造在磐石上。 Jadi dari dua ayat ini kita memahami bahwa berakar dan dibangun di atas Kristus, yang dimaksud Paulus adalah mendengar perkataan Kristus dan juga melakukan perkataan Kristus. 这里讲生根建造与根基建造在磐石，把房屋建在磐石上的意思，具体的来讲，就是我们要在主的话语里面扎根。 Nah, jadi kalau hari ini tema kita mengajak kita untuk semakin berakar di dalam Kristus, itu artinya kita diajak untuk semakin mendengar dan semakin melakukan perkataan Kristus. 今天我们的主题讲在基督里面扎根，就是我们听主的话，我们也把主的话施行在我们的生命当中。 Bapak Ibu sekalian, mengapa kita sebagai orang Kristen harus berakar dan dibangun di atas Kristus? 为什么我们基督徒要在基督的里面扎根呢？
Seperti yang tadi kita sudah bahas, yang pertama adalah supaya kita kokoh terhadap pencobaan-pencobaan hidup ini. 那么就是我们能够面对各样的试探、试炼临到的时候，我们能够 Lalu yang 站稳 kedua, 而不倒。 kita harus berakar karena kita telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan. 我们要扎根，因为我们所信的这位神是我们的主。 Kita melihat Kolose pasal 2 ayat 6-7 yang tadi ditulis oleh Paulus. 刚才我们所念的在哥罗西书的第2章6至7节，保罗 Dia 所说 mengatakan 的， kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. 那么你们既然已经接受了主耶稣基督，就应当遵他的道而行，要在他里面生根建造。 Jadi kita harus berakar karena kita ini memang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan kita. 我们要扎根，因为我们已经在主的里面。 Nah, Bapak Ibu sekalian, permisi tanya, apakah setiap kita di sini menyadari pada waktu kita mengaku percaya kepada Kristus, sebenarnya kita sedang mengatakan sesuatu yang sangat penting. 我们是否知道，我们醒悟到，当我们那一刻承认主耶稣做我们个人救主的时候，就一件很奇妙的事情在我们身上发生了。 Nah, pada waktu kita menerima Yesus, waktu kita mengaku Yesus sebagai Tuhan, ini ada beberapa konsekuensi Bapak Ibu sekalian. 那就是我们承认主耶稣的那一刻开始，这个果效就产生了。 Pada waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan, itu artinya kita menyatakan pada dunia bahwa kita bukan seorang ateis yang tidak percaya kepada adanya Tuhan. 因为到那一刻，我们已经向世界宣告了，我们是属主的人。 Saat kita percaya kepada Yesus, artinya kita ngomong, saya ini percaya kepada Tuhan, dan Tuhan itu adalah Kristus. 那么我们所相信的这位主就是主耶稣基督。 Pada waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan, itu juga artinya kita menyatakan pada dunia bahwa kita bukan penyembah berhala yang menyembah patung kayu, batu ataupun emas. 我们就是承认我们所相信的这位主是我们独一的神，我们不再去敬拜那些假神、木偶、石雕的神。 Pada waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan, itu artinya kita menyatakan pada dunia bahwa kita bukan seorang yang menganut politeisme, yang menyembah banyak Allah, atau seorang pluralisme yang percaya sebuah agama sama membawa 我们 keselamatan. 也向世界宣告说，我们已经离弃了一切假神，我们不属于多神论，也不属于无神的人，我们是信靠这位耶稣基督为独一的真神。 Lebih jauh lagi pada waktu kita ngomong kita sebagai pengikut Tuhan, maka kita menyatakan kepada dunia bahwa iman kita berakar berdasarkan pada Yesus saja. 更何况我们说称为我们是跟随基督的，是基督的门徒，我们是属完完全全属基督，与这个世界，我们是从世界里面分别出来的人。 Bukan Buddha, bukan Konfusius, bukan Muhammad, bukan Hindu, bukan iblis. 我们不再属于其他的任何的宗教。 Itu akhirnya menerima Yesus sebagai Tuhan berarti kita menyatakan pada dunia bahwa semua nilai hidup kita, pikiran kita, tindakan kita hanya berdasar pada perkataan Tuhan Yesus. 我们已经向世界宣告说，我们所有的一切都属乎于这位我们所信的主。 Nah, Bapak Ibu sekalian, hal inilah yang ingin Paulus tekankan kepada jemaat Kolose. 在这里，保罗再一次向哥罗西的教会的信徒谨慎地 Petrus 告诉他 mengingatkan 们。 mereka, kalian sudah percaya kepada Yesus, maka kamu harus berakar kepada Yesus, jangan kepada yang lainnya. 告诉他们说，你们已经相信的主，就要在基督的里面扎根，不要去效法别的。 Menarik Bapak Ibu sekalian kalau kita lihat latar belakang Paulus mengatakan hal ini kepada jemaat Kolose. 我们看到当时的时代背景，那个保罗为什么向哥罗西教会说这些话呢？ Kita akan menemukan rupanya jemaat Kolose punya permasalahan dengan fondasi iman Kristen mereka. 因为哥罗西教会当时呢，他们的信徒的信心动摇，受到了异教的影响。 Banyak jemaat Kolose waktu itu memang sudah menjadi Kristen, mengaku Kristen, tapi sesungguhnya iman mereka adalah agama Yahudi. 虽然他们已经是归向基督，但是他们还是信犹太教的。 Saya ajak kita melihat beberapa contoh Bapak Ibu sekalian 有一些 pergumulan 的 jemaat Kolose 例 ini. 子在哥罗 Kita 西 lihat 这边 Kolose 讲到 pasal 2 ayat yang ke-11 第11节 sampai yang ke-14 ya. 到14节。 Nah, saya bacakan bagian ini buat kita sekalian. Kolose pasal 2 ayat 11 sampai yang ke-14.
Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu, dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. 第2章的10到14节，你们在他里面也受了不是人手所行的割礼，乃是基督使你们脱去肉体情欲的割礼。你们既受洗于他一同埋葬，也就在此与他一同复活，都因信那叫他从死里复活神的功用。你们从前在过犯和未受割礼的肉体中死了，神赦免了你们一切的过患，便叫你们与基督一同活过来。又涂抹了在律例上所写攻击我们、有碍于我们的字句，把它撤去，钉在十字架上。 Masalah yang pertama terjadi adalah masalah sunat, Bapak Ibu sekalian. 这里讲到的是讲割礼的问题。 Sunat di dalam agama Yahudi adalah satu tanda seseorang menjadi umat Israel. 在那个犹太教里面，他们那个割礼就是一个印记，说明他是属那个他们亚伯拉罕的子孙。 Sunat menjadi tanda bahwa seseorang menjadi penyembah Allah Israel. 那么也就是他们敬拜神的一个标志。 Tanpa disadari pada waktu itu ada jemaat-jemaat Kolose yang dulunya berasal dari latar belakang Yahudi. 有的他们那个教会的哥罗西教会的有的信徒，他们的背景就是犹太教。 Mereka masuk jadi Kristen, tapi pemahaman mereka masih percaya akan sunat sebagai tanda menjadi umat Allah. 他们虽然信了基督，但是他们的心中还仍然有着这样的一个认为，需要割礼才能够说明他们是属基督的。 Jadi dalam pikiran mereka, mereka mengatakan percaya Tuhan itu tidak cukup hanya mengaku dan menerima Yesus lalu dibaptis. 所以他们就说，如果信基督单单是口里承认受洗归向主，这个还不够，还需要加上割礼。 Harus tambah disunat baru jadi resmi menjadi orang Kristen. 必须要有割礼这个记号，他们才能够成为正式的基督徒。 Nah, permasalahan muncul pada waktu ada orang-orang Yunani dan bangsa-bangsa lain yang masuk ke dalam gereja Kolose. 那个时候也有希腊人进到了哥罗西的教会。 Orang Yahudi Kristen yang ada di gereja Kolose tidak dapat menerima orang-orang Kristen yang bertobat dari bangsa lain. 那么哥罗西的教会，他们不能够接受那些其他外族的人归向神，他们教会不肯接纳。 Mereka mengatakan orang-orang Kristen dari bangsa lain itu belum sah jadi orang Kristen. 因为他们认为其他的那个族群里面，他们归向神的，他们不够正式， Karena mereka belum disunat. 因为他们身上没有这个割礼的记号。 Nah, karena itulah tadi di dalam ayat 11 sampai 14 kita lihat Paulus harus menyelesaikan masalah jemaat ini. 那么他们就认为应该要有割礼这个记号，才能够成为这个基督徒的正式的基督徒。 Dia mengatakan bukan sunat lahiriah yang penting. 那么保罗在这里告诉了信徒什么呢？他说，不是这个外表的这样的割礼才是真的是属基督的， Tapi sunat Kristus. 乃是基督的。 Paulus menjelaskan sunat Kristus itu adalah meninggalkan dosa-dosa. 那么真正的割礼呢，乃是真正离弃了一些的罪。 Jadi Paulus mencoba membenarkan fondasi iman jemaat Kolose. 保罗就在这里来来兼顾他们的这个信仰的根基。 Dan kalau kita lihat dari Tuhan Yesus sendiri, Bapak Ibu sekalian, 我们来看主耶稣基督他自己。 apa yang Tuhan katakan untuk menjadi seorang pengikut Tuhan? 那么主耶稣对他的跟随者，他所给的定义是什么呢？ Tuhan Yesus pernah mengatakan siapa yang ingin menjadi muridnya, dia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya. 他说：“凡跟随我的人，要背起十字架来跟从我。” Jadi tidak ada menyangkal diri, memikul salib plus sunat. 他讲的是要背起十字架来跟随我，并没有提到割礼的事情。 Sunat berakar pada iman Yahudi. 那个时候从犹太那边有这样的。 Nah, Bapak Ibu sekalian, selain masalah sunat, ada juga masalah makan, minum, dan hari Sabat di dalam jemaat Kolose.
那么有的就是说吃喝的问题，这个守约束的这样的节气的问题。 Dalam Kolose 2 ayat 16, Paulus mengatakan demikian. 哥罗西书的第2章里面又说到这样。 Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari sabat. 这里说到，所以不拘在饮食上或节期、月说、安息日，都不可让人论断你。 Nah, masalahnya sama seperti sunat tadi. 这样的一些问题，就像刚才他们讨论那个割礼的问题一样。 Ada orang Yahudi menjadi Kristen, tapi mereka masih membawa tata cara dan adat istiadat Yahudi. 他们有的信了基督，但是他们还拘泥于这些的犹太教的那些礼仪，守那些节期、月说。 Adat Yahudi mengenai makan, minum, dan hari sabat, misalnya mereka sebelum makan harus cuci tangan. 就像犹太教，他们拘泥，他们在那个吃饭之前一定要洗手。 Itu bukan soal kebersihan, tapi soal kalau nggak cuci tangan mereka jadi najis, jadi berdosa. 他们认为，如果不洗手吃饭呢，他们就是污秽的人，就是犯罪的。 Lalu pada waktu mereka makan, makanannya pun diatur, nggak boleh yang haram, harus yang halal. 他们吃的东西也要分洁净的跟不洁净的东西，不洁净的物就不可以吃。 Permasalahan terjadi pada waktu orang Yahudi Kristen ini bergaul dengan orang Yahudi yang bukan orang Kristen yang bukan dari kaum Yahudi. 那么他们那个时候，他们也是跟外邦人有这样的接触的生活。 Orang Kristen dari bangsa-bangsa lain semua makanan dimakan, semua hewan dimakan. 因为基督徒他没有拘泥于这些吃的东西，所有的东西都可以吃。 Akhirnya apa? Gereja kembali terjadi sebuah konflik. 那么因着这样的一些争议呢，犹太教他们就认为可吃不可以吃，那么有的说都可以吃，就起了争端。 Nah, Paulus kembali memberikan sebuah solusi buat jemaat Kolose. 保罗就给这个教会这么多的问题找出了一个出路。 Di dalam ayat 20 sampai 23 dia mengatakan demikian. 到了从20到23章，这里说到了这些具体的问题。 Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Jangan jama ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. 20到23章，你们若是与基督同死，脱离了世上的小学，为什么仍像在世俗中活着，服从那不可拿、不可藏、不可摸等类的规条呢？这都是照人所吩咐的、所教导的。说到这一切，正说的时候就都败坏了。这些规条使人徒有智慧之名，愿私意崇拜、自表谦卑、苦待己身，其次在克制肉体的情欲上是毫无功效。 Di sini Paulus ingin ngomong apa? 在这里，保罗说的是什么呢？ Segala tradisimu itu berakar pada hal yang keliru. 有许多的传统都是这个根深蒂固的，但是这些传统是错误的传统。 Sebagai orang Kristen sebenarnya soal makan, minum sudah tidak ada larangan-larangan yang terlalu membelenggu. 其实作为一个基督徒，没有什么东西是不可以吃的，像他们所说的那样。 Bapak Ibu sekalian, pergumulan dari jemaat Kolose ini saya percaya juga bisa terjadi dalam kehidupan Kristen kita pada masa kini. 我想当时这个哥罗西的教会的信徒所面临的一些的问题，可能我们现在也会面对。 Dalam kenyataan kita bisa melihat banyak orang yang mengaku Kristen, tapi sesungguhnya imannya, fondasinya itu bukan berdasar pada Kristus, tetapi pada hal-hal yang lain. 有许多都是说是基督徒，但是他们的信心不是在基督的里面，而是被那些的传统的东西所影响、所牵挂的。 Sebagai contoh, 有一个例子， pertama, banyak orang mengaku Kristen, tetapi masih percaya Sio, Hong Sui, zodiak. 有的虽然信了基督，但是还是相信风水的这个生锈了这一类的东西。 Nah, Bapak Ibu sekalian, yang saya maksud dengan Hong Sui dan Sio di sini adalah bukan yang dalam arti tata ruang atau letak sebuah rumah saja ya. 不是说这个风水的这个绣的都不能够提，都不能讲。 Tapi sebuah Hong Sui yang misalnya dicampur dengan tahayul-tahayul. 但是因为他讲了这些东西，把其他的东西给掺杂进来了。
Misalnya nggak boleh hari ini melakukan apa, hari ini nggak boleh melakukan apa, hari ini nggak boleh melakukan apa. 比如说今天有什么东西不可以吃的东西，有这个东西那个东西不可以吃的。 Nah, yang saya maksud kita tidak boleh percaya Sio, Hong Sui, zodiak itu dalam arti yang demikian, yang sudah dicampur dengan tahayul-tahayul. 他把这个生锈的，还有这个风水跟许多的这个传统的东西那个结合在一起了。 Ketika kita orang Kristen percaya pada Sio, Hong Sui, zodiak, itu artinya apa? Kita menyatakan bahwa sumber berkat itu bukan dari Tuhan Yesus. 如果我们把我们的信仰建立在这个生锈以及这个风水里面，那么我们所信的就不是我们所信的耶稣基督。 Ketika percaya Sio, Hong Sui, dan zodiak, kita seakan-akan mengatakan yang bisa memberi berkat itu ya alam ini, ya 我们可能会想，能 ramalan-ramalan. 够赐福给我们的就是你所相信的生锈的，或者是风水这一类的东西。 Nah, ini kita bisa terjebak dalam satu fondasi iman yang keliru. 那么这样，如果是这样的一种的影响呢，那么就是动摇了我们信仰的根基。 Menarik Bapak Ibu sekalian kalau kita perhatikan sejarah negara China. 我们来看那个中国的这样的历史。 Hong Sui lalu Sio itu berasal dari China ya, filsafat 讲到 yang 了风水， tahayul-tahayulnya. 讲到了锈的，它是中国的它的那个哲学。 Tapi kalau kita lihat sejarah selama berabad-abad, mereka yang mempraktekkan Hong Sui dan Sio itu China tidak pernah makmur. 但是他们也这样世世代代的相传，他们也没有因为的这样的一个什么修修一致的拜有因此而繁荣。 China terus perang, kelaparan, rakyatnya melarat, bahkan harus merantau keluar dari China ke berbagai daerah lain di 岂不是在 seluruh 过去 dunia 的 ini. 年代的里面，中国遭遇饥荒，过着征战苦的那种，受到了这些的战争的苦楚，以及那个饥荒的苦难。 Baru berapa tahun belakangan ini China menjadi makmur, menjadi negara yang sangat kuat sekali secara 但 ekonomi. 是在近代的时候，中国它发展起来了，成为了强盛的国家。 Kalau dilihat apa karena Hong Sui, China makmur jadi negara besar? 他们是因为了风水而成为富强的吗？ Rupanya bukan Hong Sui. Sejarah mencatat China mulai maju sejak ada Deng Xiaoping yang memimpin negara China. 中国那个走向改革开放、走向进步，是因着邓小平的崛起。 Negara diatur dengan baik. 他能够管理着众多的民走向繁荣，以致他开放的政策使中国走向繁荣。 Rakyat diperhatikan. 他非常关注于平民百姓的生活。 Rakyat dididik dengan baik, maka majulah negara China. 因着这个开放，所以那个中国那个开始进步腾飞起来了。 Nah, saya percaya bukan Hong Sui atau Sio yang membuat China itu makmur, Bapak Ibu 我 sekalian. 们相信说，不是因为风水，也不是因为这个生锈，这个世世代代的在中国的相传都没有因此而发达起来。 Nah, kita sebagai orang Kristen harusnya apa yang kita percayai untuk dapat membuat kita menjadi orang yang sehat, yang makmur, yang baik? 那么我们作为基督徒，我们想我们如何能够成为一个健康的人，我们能够成为一个强盛的那个有各方面能够健壮起来的。 Amsal banyak memberikan nasihat-nasihat. 在箴言书里面有很多这样的教训。 Misalnya Amsal 10 ayat 4 mengatakan tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. 勤劳的人他就致富，那个懒惰的人就贫穷临到。 Jadi Alkitab bilang kalau kita mau makmur, mau sejahtera, kita harus punya tangan yang rajin. 如果我们想我们要富强起来，我们应该成为一个勤劳的人。 Dan di dalam Amsal 10 ayat 22, 在这个箴言书的第10章， firman Tuhan mengatakan berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. 在箴言书里面告诉我们说， Amsal 10 ayat 22. 22节里面说， Jadi berkat Tuhan, Tuhan yang menjadikan kaya, bukan alam, bukan tata ruang, 我 bukan 们的富足是从神 tahayul-tahayul. 而来的，是我们自己勤劳得来的，不是这些假神能够给你的。 Nah, ini contoh yang pertama Bapak Ibu sekalian. 这是第一个例子。 Contoh yang kedua, 第二个例子， nah banyak orang mengaku Kristen, tapi menjalani kehidupan pacaran atau pernikahan mereka yang sebenarnya tidak Kristen. 但是他们相信，虽然相信了神，但是他们找配偶的时候没有照着神的意思。 Kalau kita melihat anak-anak muda sekarang pacaran ya, apa yang terjadi? 那么在
恋爱的情侣当中，他们有什么样的事情呢？ Banyak mereka sudah menjalani gaya hidup pergaulan bebas. 他们都是过着非常自由自在的生活。 Mereka sudah melakukan hubungan seks pranikah, padahal mereka belum menikah. 虽然他们还没有结婚，但是他们已经进到性的生活。 Bahkan untuk kasus pernikahan, gereja-gereja sekarang mengalami juga pergumulan akan percampuran filosofi dan juga iman kepercayaan. 他们的信仰也是有许多的不单纯的。 Kalau kita melihat yang seperti tadi didoakan di doa syafaat, 比如说他们的祷告， negara-negara di Amerika itu gereja-gereja sudah menikahkan orang-orang yang gay, yang lesbian. 在美国，他们的同性恋已经可以正式的被证婚。 Nah, Bapak Ibu sekalian, ini satu hal yang memprihatinkan ya. 这也是一种很可怕的事情。 Karena gereja Kristus, gereja Kristen menikahkan orang gay dan lesbian. 那么在那个教会他们也愿意跟这个同性恋的人证婚呢，这是一个危机。 Gereja Kristen harusnya tidak mengakui adanya pernikahan yang sejenis. 应该不可以，这个同性恋是不可以成为合法的婚姻， Sebab itu bukan berakar daripada Kristus. 因为他们的根基不是在基督的里面。 Nah, namun Bapak Ibu sekalian, tolong jangan salah paham juga ya. 我们要很谨慎。 Walaupun sebagai pengikut Kristus dan Kristus sendiri menolak akan pernikahan yang sejenis, 但是虽然拒绝了这个同性恋的这样的一个婚姻， tapi Kristus tidak pernah menolak orang yang homo atau yang lesbian. 那么对于别人这样的一种或者有这样的条例的，也没有 Tuhan 产生这 menerima 个 mereka. 反对的意见。 Tuhan memang tidak setuju dengan perbuatan mereka, 我们看到圣经里面不许可这样， tapi Tuhan punya kerinduan untuk membawa mereka berubah dari hidup mereka yang lesbian, yang gay menjadi hidup yang normal kembali. 那么我们应该引导他们走向正确的轨道。 Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, mungkin ya untuk kita sekalian isu ini sedang hangat. Kita perlu menyadari bahwa memang gay lesbi itu adalah tidak sesuai firman Tuhan. 我们知道这样的一种婚姻是圣经里面所不许可的， Tapi siapa tahu suatu saat ada orang-orang yang demikian 但是可能有一个时候有别人有这样的婚姻， menjadi teman kita atau muncul di gereja atau meminta pertolongan 或 kita. 者是我们所认识的人，或者是我们的朋友。 Nah, seharusnya sebagai pengikut Kristus kita tetap menerima mereka. 但是我们作为基督徒，我们仍然去接纳这样的人。 Kita tidak menyetujui tindakannya, tapi kita menerima orangnya untuk membantu mereka berubah. 但我们要接纳他们，我们要去改变他们。 Nah, Bapak Ibu sekalian, ini hal-hal yang mungkin ya bisa kita lihat di dalam hidup Kekristenan modern ini, bagaimana iman itu bisa bercampur dengan pengajaran-pengajaran yang lain. 所以我们在这个世代的里面有很多那个不合圣经的东西，我们是否被它动摇，还是我们的信心更坚固，我们能够影响他人？ Masih ada begitu banyak hal lain 还有许多别的事情， yang dimana tindakan kita itu sebenarnya bisa berakar bukan kepada Kristus tetapi kepada kepercayaan yang lain. 我们不是在基督里面生根建造，而是在别的事情的里面我们扎根。 Karena itu satu perkataan dari Paulus sangat indah sekali ya, So, dalam Paulus- Kolose 2 ayat 8. 说了那些话非常的宝贝。 Dia mengatakan hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. 他说：“你不要受了他们这个世俗的影响，他们把那个一些小学的无知的东西告诉的你们，而是要听照着基督的话来。 Jadi Paulus mengatakan hati-hati, 所以保罗再一次的提醒信徒们要小心，要谨慎。 jangan kita terlalu sering mendengar akan filsafat-filsafat yang lain yang palsu. 我们不要听到那些世界来的哲学受到他们的影响， Jangan 而且 sampai 是假的。 kita lebih suka membaca koran atau menonton film Hollywood daripada membaca 我们 Alkitab. 可能更喜欢看杂志、看电视、看好莱坞的电影，胜过我们神的话。 Nah, Bapak Ibu sekalian, sebagai penutup saya ingin mengajak kita melihat bagaimana kita berakar di dalam Kristus.
在这个讲道之前，我想告诉弟兄姐妹们，我们当如何在基督里面扎 Kita 根。 kembali kepada Matius 7 ayat 24 tadi ya. 我们再回到了马太福音的第7章。 Ya, 7 ayat 24. Tuhan Yesus mengatakan setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. 他说：“所以凡听见我这话就去行的，好比一个聪明人把房屋盖在磐石上。” Nah, saya percaya ayat yang sederhana inilah menjadi cara untuk kita bisa berakar dalam Kristus, 我想这一节的经文能够成为我们的信仰的根基。 yaitu mendengar perkataan Kristus dan juga melakukannya. 我们不单单听到，我们要行道。 Nah, mendengar perkataan Kristus itu bagaimana? 那如何的来施行神的话呢？ Ada banyak, misalnya kita di gereja mendengarkan khotbah. Ke gereja mendengarkan khotbah. 啊，到教会就是为了听到， Atau kita mengikuti pembinaan-pembinaan yang ada di gereja. 或者是教会有一些辅导的课程。 Kita juga bisa tahu perkataan Kristus dengan membaca Alkitab di rumah. 我们在家里要读经， Dan berbagai hal lain yang bisa kita lakukan untuk mendengar perkataan Kristus. 还有许多的属灵的书籍，我们可以阅读。 Karena itu Bapak Ibu sekalian, kecintaan akan firman Tuhan, kecintaan untuk mendengar, membaca firman Tuhan, itu perlu kita tingkatkan dalam hidup kita. 让我们的生命的里面有一个饥渴慕义的心。 Semakin banyak kita mendengar dan membaca Alkitab, kita akan semakin tahu apa yang menjadi keinginan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. 当我们越加渴慕神的话语，在神的话语里面生根建造的时候，我们就能够摸着神的心意。 Lalu selain mendengar, Tuhan Yesus mengatakan juga melakukan perkataannya tersebut. 我们不单单是思想他的话语，昼夜思想，然而我们能够把这些的话语成为我们生活里面的实际活出来。 Jadi kita bukan cuma tahu, tapi kita diharapkan Tuhan untuk melakukannya. 我们很重要的乃是实行出来。 Mungkin kita tidak bisa langsung melakukan semua firman Tuhan secara serentak bisa dikerjakan semuanya. 我们看到那些使徒，他就是把神的话实实在在的施行在他们的生命当中。 Tapi sedikit demi sedikit, satu demi satu firman Tuhan kita kerjakan, saya yakin lama-kelamaan kita akan semakin bisa melakukan semua firman Tuhan. 我们每天的积累，我们每天的学习科目，就能够让神的话不断的在我们的生命里面加增。 Dan akhirnya seperti yang Tuhan Yesus katakan, setelah kita mendengar, kita melakukan perkataannya, maka kita akan menjadi seperti orang yang mendirikan rumah di atas batu. 我们就能够像神所说的一样，我们听的话，我们去行道的人，就像在这个圣经里面所说的一 Hidup 个 kita akan 聪 menjadi 明的人 kokoh. 把根基建在磐石 Hidup 上， kita akan tahan terhadap pencobaan. 我们的生命就能够经得起考验， Dan akhirnya kita sendiri boleh berbuah. 然后我们的生命能够生根，也能够往上结果。 Amin. Kiranya ini boleh menjadi perenungan bagi setiap kita. 愿神的话能够成为众人的祝福。 Mari kita berdoa. 我们祷告， Bapa dalam surga, kami datang hadapan-Mu. 天父，我们来到你的面前， Terima kasih untuk anugerah-Mu menjadikan kami sebagai orang-orang percaya, orang-orang Kristen. 因着你的恩典临到我们身上，我们都成了蒙恩的人。 Ya Tuhan, tolonglah kami 主，你帮助我们， supaya pada saat kami menjadi orang Kristen, kami pun terus berusaha 让我们成为基督徒，我们不断的努力， untuk mendasarkan nilai-nilai hidup kami, mendasarkan pikiran kami, mendasarkan tindakan kami, berdasarkan perkataan-Mu saja. 让我们的能够生活能够在你的话语里面扎根， Tolong kami Tuhan hari demi hari, 让我们每一天， supaya boleh semakin setia dalam membaca firman Tuhan, 我们越来越喜悦你的话语。 dan Tuhan mampukan juga untuk dapat mengerjakannya. 你也赐给我们力量，能够行出 Di 你 dalam 的 nama 道来 Tuhan。 Yesus kami berdoa. 祷告是奉靠主耶稣基督名求的， Amin. 阿门。 Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih untuk kehadirannya, selamat hari Minggu. Terima kasih kepada penginjil Henry yang telah melayani kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mengikuti klip pengumuman gitu ya, ada satu tambahan yang ingin saya sampaikan gitu ya. Pada Sabtu tanggal 27 Februari gitu ya,
Ini ada satu konser tahun baru Tionghoa yang diadakan oleh PGTI dengan mengundang Heavenly Melody, yaitu dari Taiwan, Tian Ying dari Taiwan gitu ya. Di dalamnya ada selebaran begini. Diadakan di Grand City Mall, Konvek lantai 4 gitu ya. Mereka akan ada satu tur penginjilan melalui puji-pujian. Puji-pujian dalam bahasa Mandarin semuanya gitu ya. Bagi Bapak Ibu yang rindu dan senang untuk menghadirinya, undangannya ada pada diri kami. Nanti boleh hubungi di TU gitu ya. Harus undangannya dua macam. Satu itu harganya goban, satu harganya 100.000. Yang ada 50 dengan 100.000. Jadi Bapak Ibu yang mau hadir, senang mendengar puji-pujian rohani dalam bahasa Mandarin, nah saya dorong untuk hadir bersama-sama, nanti bisa beli undangannya gitu ya. Undangannya ada dua macam, satu goban, satu yang 100.000 gitu ya. Nah, itu aja pengumuman tambahan kami. Mereka biasanya datang itu, kalau tidak salah ingat saya itu 3 tahun terakhir yang lalu di Shangri-La gitu ya. Nah, sekarang baru mereka datang lagi ke Indonesia gitu ya. Nah, mereka biasanya keliling lah di banyak tempat. Oke, kita ikuti klip pengumuman gitu ya.